Boleh, start. Hello? Ya, ya. Kalau sudah dah wayak dah. Okey, start eh. Okey, boleh? Dah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua para penonton, para pendengar yang sentiasa ikut dalam ruangan live yang dianjurkan oleh Wartani dan juga Serami Azhar. Alhamdulillah. Dan hari ini kita berada di 19 Ramadan ya. Tak berapa hari lagi kita akan meninggal ya. Akan tinggal lah boleh puasa ni. Jadi rebutlah peluang ni sebaik mungkin dalam kita buat ibadat, dalam kita kejar apa sahaja yang disediakan untuk bulan Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa takwa kita. Nah, lebih-lebih lagi hasil daripada didikan tarbiyah Ramadan sehingga dia latih kita, didik kita menjadi hamba yang lebih dekat pada Allah dan lebih takwa. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, sesungguhnya telah fardu ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah fardu ke atas umat kaum sebelum kamu. Nah, semoga kamu di kalangan orang yang bertakwa. Jadi bila kita tengok ayat firman Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa, dan harap-harap mudah-mudahan kita di kalangan hamba yang bertakwa. Baik, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan kongsi berkenaan dengan pengurusan zakat, yang mana zakat itu adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, satu fardu yang ditujukan kepada kita orang yang beriman, selaku satu rukun ya, satu rukun Islam dalam 5 rukun selepas mana Allah Subhanahu wa taala perintah untuk kita semaya di 5 waktu dan juga perintah untuk kita keluarkan zakat. Maka di hari ini kita akan diskusi, akan bicara tentang zakat. Nah, sementara kita tunggu untuk nak berbuka puasa pada hari ini. Baik, alhamdulillah. Agama kita, nah, Allah Subhanahu wa taala perintah untuk kita keluarkan zakat ni menggambarkan bahawasanya agama kita ni adalah agama yang sangat ambil peduli kepada penganut ataupun kepada orang yang beragama Islam. Agama kita adalah agama yang bukan sekadar bicara tentang apa yang panggil pengabdian ibadat semata-mata, bahkan dia terlibat dengan banyak perkara. Nah, terlibat dengan kehidupan manusia, terlibat dengan pembangunan masyarakat, terlibat dengan pengurusan politik dan sebagainya. Jadi agama Islam adalah agama yang membicara dan menjamin semua kehidupan manusia. Nah, tak kira dalam bidang agama apa pun. Dan dalam hal tu juga ada
kecek pasal zakat, kerana zakat ni antara satu jalan yang akan tolong manusia khususnya yang beragama Islam untuk nak meningkatkan lagi kekuatan di kalangan umat Islam yang ada harta lebih dan menepati syarat yang dibenarkan oleh Islam untuk keluar zakat, maka kita kena keluar zakat. Pentingnya tolong pada orang yang berhak dapat, tolong pada orang yang susah, fakir miskin dan lain lagi. Jadi hari ni kita nak kecek pasal zakat dan bagaimana pengurusan zakat yang berkesan. Kita akan tengoklah dari segi pengalaman-pengalaman daripada negara-negara Islam yang lain yang mereka cuba mengurus dan cuba duk ikut serta bagaimana apa sahaja kekurangan, kelemahan dan sentiasa duk baiki ke arah yang lebih baik. Jadi kita akan ambil tengok rata-rata itu, mudah-mudahan kita dapat jadi satu pengajaran kita bersama dan kita boleh ambil model-model di negara-negara lain itu mai pakai di tempat kita supaya kita boleh tingkatkan lagi kualiti dalam hal kita mengurus zakat di 3 wilayah kita. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala perintah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 1-3, kata Allah, khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Yang bermaksud, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoa untuk mereka. Jadi ayat di sini menunjuk bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala perintah suruh ambil sebahagian harta daripada mereka untuk jadikan satu, dia panggil apa zakat untuk kepada orang-orang yang layak terima zakat. Jadi berdasarkan ayat ini dan ada lagi ayat-ayat yang lain, saya cuba bawa ayat ni untuk nak salah satu dalil ataupun salah satu bukti bahawasanya dalam agama kita ni salah satu fardu perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk kita ni kena keluar zakat berdasarkan ayat tadi. Baik, bila kita tengok zakat ni, setiap benda yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada hamba dia, Allah dia tak perintah dengan sia-sia lah. Allah tak perintah dengan tak ada tujuan, tak ada hasrat. Semua yang Allah fardukan ke atas hamba dia, apa sahaja yang Allah tujukan kepada hamba dia, semua mengandungi hasrat, mengandungi hikmah, ada tujuan. Allah perintah supaya kita ni mendirikan solat, suruh kita ni semaya, dia ada tujuan dia. Dia ada hikmat di sebaliknya. Allah perintah untuk kita berpuasa, dia ada hikmat, ada tujuan di sebaliknya. Allah perintah supaya kita ni pergi buat haji, ada hikmat, ada tujuan di sebaliknya. Dan samalah juga bila Allah perintah untuk kita keluarkan zakat, maka dalam perintah itu adalah hikmat, adalah tujuan. Sama ada hikmat itu kita nampak tengok ataupun dirahsia di sebalik yang kita tak nampak tengok. Jadi antara hikmat ataupun kebaikan yang ada di sebalik fardu untuk kita ni keluar zakat ni, antaranya satu, untuk nak menyempurnakan iman kita. Kerana bila kita tengok zakat ni adalah suatu fardu yang dituju kepada orang-orang yang menepati dengan rukun dan syaratnya untuk keluarkan zakat. Hasratnya, tujuannya untuk nak tolong orang susah, fakir miskin, asnaf lain lagi. Bila kita tengok di situ, itu menunjuk bahawasanya agama kita ni adalah agama yang beri perhatian, peduli kepada orang yang susah. Agama kita adalah agama yang ambil padu kepada orang yang fakir miskin dan lain-lain lagi. Jadi bukanlah agama yang hanya ambil berat kepentingan orang seorang ataupun peribadi orang seorang. Bukan sekadar tu, tapi agama kita adalah agama yang beri perhatian dan mengambil berat pasal orang yang ada di sekitarnya, lebih-lebih lagi orang-orang susah. Jadi bila kita keluarkan zakat, ia akan dengan pengeluaran itu dia lebih tambah lagi kesempurnaan iman dalam diri seorang. Kerana agama kita sebagaimana Nabi sebut, iman seorang kamu takkan sempurna selagi mana kamu tak mengasihi saudara kamu seperti kamu mengasihi kamu sendiri. Ini menunjuk bahawasanya agama kita dia menggalakkan kita untuk
saling tolong antara satu sama lain, dan melalui zakat ini kita akan tolong orang yang susah, orang yang lebih berhajat, orang yang lebih perlu. Nah, akhirnya akan buat yang keluarkan itu lebih menyempurnakan lagi iman dia. Itu yang pertama, ya, hasrat, tujuan di sebalik perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita keluarkan zakat. Dan yang kedua, tujuan Allah perintah kita keluarkan zakat adalah untuk nak membersihkan harta kita. Nah, kerana harta kita walaupun secara zahirnya kita kerja, kita dapat laba, kita boleh keuntungan, kita nampak kata itu milik kita, itu hak kita. Tapi sebenarnya dalam agama kita, bila harta itu dia siapa haul, siapa nisab, dan bila kita tak keluar mengikut arahan, mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah itu tu dah dia panggil pindah milik. Daripada asal dulu kita usaha, kita kerja, nampak kata milik kita, tapi apabila menepati betul dengan syarat dia dan kena pada apa semua syarat-syarat keluar zakat, bila menepati semua, jadi kita kena keluar zakat. Di bahagian zakat itu adalah hak orang lain, ya, hak orang lain yang kita wajib kena keluar. Dan bila kita ambil bahagian tu keluar kepada orang yang berhak dapat, bahagian ni dia akan tambah lagi kebersihan harta kita. Ibarat sebagaimana kita tengok satu kawasan yang ada air, dalam keadaan air itu dua keadaan yang berbeza. Satu kawasan air itu air tak mengalir, duk takung pak tulak. So lagi air dalam keadaan ia sentiasa duk mengalir. Nah, bagaimana adakah beza dua ni? Memang beza lah. Air yang mengalir ni kita perhati tengok, memang sentiasa dia tu jernih. Nah, apa yang panggil boleh buat minum dan sebagainya. Bila kita banding dengan air yang duk takung, tak ada bergerak duk tempat tulak ni. Nah, jadi air lagu ni ia lebih ada benda kotor, benda cemal sebagainya. Dan bila kita buka jalan air, air tu mengalir tu baik. Nah, ibarat seperti harta benda kita buka jalan keluar tu baik. Nah, ia kau tambah harta itu jadi bersih. Nah, itu yang kedua. Baik, yang ketiga, dengan amalan kita keluarkan zakat ini boleh menyucikan ataupun boleh menghapuskan dosa kesalahan kita. Nah, jadi kita tak dinafikan, tak boleh nak nafilah bahawasanya kita ni antara hamba yang sentiasa terlibat dengan kesalahan, sentiasa terlibat dengan dosa. Nah, kadang-kadang kita perasan, kadang-kadang kita tak perasan. Nah, jadi melalui amalan kita keluar zakat, kita tolong orang susah. Nah, dengan itu dia akan menghapuskan dosa kesalahan kita. Dan seterusnya lagi, tujuan untuk bila kita keluar zakat ni antaranya adalah untuk nak mengeratkan hubungan, silaturahim antara sesama saudara kita. Nah, bila kita ada harta dan kena keluar zakat, dan zakat ini akan pergi kepada fakir miskin. Nah, kita pergi kepada fakir miskin, dalam keadaan kita pergi beri itu, dia lebih lahir rasa kasih sayang antara satu sama lain, rasa mesra, tali hubungan kau rapat. Bila kita ada harta lebih, siapa kita kena keluar zakat, kita ambil bahagian zakat tu, kita beri kepada mu'alaf, kita beri kepada orang yang berhutang, kita beri di sabilillah, beri untuk asnaf ke semua tu. Dalam hal kita beri tu, dia akan lahir, akan lahir tali hubungan silaturahim sesama kita. Itulah antara hikmat di sebalik perintah untuk keluarkan zakat ini. Kemudian seterusnya, dalam zakat ini juga dia akan latih kita jadi orang yang hati murah, rendah hati. Tak jadi nak takabur, tak jadi nak bersombong, nak bertengok. Dalam hal kita tolong orang, bila kita tolong orang, dan dia akan lahir perasaan tu. Perasaan apa? Perasaan hati kita rasa nak bahasa kesian belah ke orang. Jadi benda tu ada di sebalik zakat ini. Dan seterusnya, hikmah yang kena adalah meningkatkan rezeki. Yang ni pelik, ya. Ada sebahagian kita katakan nak tingkatkan rezeki. Dekat kita waktu baik ni kekurang tu ada. Itu pandangan orang lain tu dia fikir lagu tu lah. Tapi dalam agama kita, semakin kita beri,
semakin kita tolong orang, semakin kita keluar fi sabilillah, kita tolong orang susah, janjian Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan beri kot lama rezeki itu kepada kita. Dan kadang-kadang benda tu dia mari dalam keadaan kita tak perasan, kita tak suka. Dia mari, boleh mari jadi dalam banyak rupa. Tak semestinya bila kita duit, Allah akan balas dengan duit, tak semestinya lagu tu. Nah, boleh jadi hari ni kita keluar zakat, kita tolong orang fakir miskin. Satu hari Allah beri kemudahan, berjalan lancar semua urusan kerja kita. Boleh jadi Allah beri kita selamat jauh daripada penyakit. Boleh jadi Allah beri rasa hubungan dalam keluarga kita mesra dan sebagainya. Boleh jadi Allah jaga kita jauh selamat daripada fitnah. Semua itu dikatakan rezeki. Nah, mungkin Allah akan beri di sebalik kita keluarkan zakat itu. Itu antara hikmat. Nah, sebalik perintah Allah suruh kita ni keluarkan zakat. Jadi itulah antaranya. Baik, bila kita tengok zakat ni, adalah suatu yang kita kena tunai, ya, wajib ke atas kita bagi orang yang menepati syarat lah. Nah, tujuannya adalah untuk nak tolong orang susah, nak tingkatkan lagi kehidupan masyarakat, kehidupan umat Islam. Nah, kata Yusuf Qaradawi, proses ataupun kebunkan, ya, pengagihan zakat di zaman ni lebih kepada kita beri dalam rupa sara hidup, sara harian dia panggil. Dan kita tak fikir dari segi bagaimana jangka masa panjang. Nah, jadi bila kita tengok gambaran di setengah-setengah tempat tu, bila pengagih zakat ni kita beri dalam rupa duit. Contohnya orang seorang ni dia ada banyak harta dia dan zakat dia pun banyak, dekat-dekat dengan 100,000. Nah, dalam jumlah yang begitu banyak, tapi proses pengagihan dia tu, cara beri dia tu, dia beri setiap umur. Nah, 500 kok. Jadi rupa lagu ni kalau mengikut pandangan Yusuf Qaradawi, dia kata lebih kepada kita beri untuk sara diri dia, sara harian dia, sara makanan dia, yang dia beri kesan hanya untuk masa pendek, masa singkat. Nah, bila dia belanja 500 kok, contoh ya, ketahui 500 kok. Bila dia belanja 500 kok tu, habis 500 kok tu, habis lah. Nah, dia pun kelik jadi Baitullah semula. Jadi, satu benda yang kita patut fikir bagaimana untuk kita nak buat satu proses dalam kita nak tolong orang fakir miskin, khususnya di tempat kita ni, untuk jadi berubah kehidupan mereka ke arah yang lebih kualiti, ataupun bahasa saya kita panggil lebih kunafab lah melalui zakat ini. Kerana terbukti dalam sejarah, di zaman Rasulullah baik, di zaman pemerintahan Khulafa' ar-Rasyidin baik, di zaman kerajaan Umayyah baik, di zaman kerajaan Abbasi baik, ataupun di zaman kerajaan Islam di Andalusia. Nah, proses pengurusan zakat ni sentiasa diamal. Duk buat semua setiap zaman, dan kesan dia ni masya-Allah. Sebagaimana kita pernah dengar di zaman Umar bin Abdul Aziz, pengurusan zakat ni masya-Allah, sehingga katanya Baitul Mal ni, yang duit yang ada dalam Baitul Mal ni, ya, melalui duit zakat ni dan sebagainya, nak cari orang yang layak terima tu tak ada. Kerana masyarakat tu berubah daripada yang susah, fakir, miskin. Dan bila pemerintah yang mengikut cara yang Islam kehendaki, yang diamalkan oleh Umar bin Abdul Aziz, dia boleh berubah suasana masyarakat negara Islam pada ketika itu, sehingga tingkatkan ekonomi mereka. Dan boleh dikatakan semua ni orang yang cukup makan. Tak ada orang susah, sehingga tak ada orang nak terima zakat. Itu tercatat dalam sejarah. Tapi kenapa di zaman belakang-belakang ni umat Islam kita duduk dalam keadaan yang kedudukan dia tu makin rendah. Saya kecek ni kerana saya cuba tengoklah data-data maklumat yang saya ambil dalam satu hasil kajian. Dia buat cangwat ataupun panggil wilayah yang paling banyak orang susah, ya. Saya cuba cari tengok data maklumat ni, dapati dia ambil daripada tahun 2557 sehingga 2563, ya. 7 tahun.
Nah, 2557 sehingga 25 ne 3. Nah, sekarang ni 25 ne 5. Ya. Jadi hak terbaru ni saya cuba cari, memang dia tak letak lagi lah, dia sud di 25 ne 3. Tuan-tuan dapati ya, angka jumlah ni penduduk di 3 wilayah. Ya, saya nak baca dengan kita pakat dengan bersama ya. Ambil pada tahun 2557. Angka orang susah ya, orang susah. Dia panggil koncon. Di negeri kita khususnya di 3 Cangwat. Wilayah Narathiwat ni duduk nombor 2 dengan purata dia 45.13%. 45%. Tani ni duduk nombor 4. Jala ni duduk nombor 7. Ni statistik ni dia letak 10 Cangwat yang paling banyak orang susah di negeri Sian. Apa dia panggil? Puluh Cangwat ni Cangwat yang paling banyak ya, paling banyak orang susah di negeri Sian. Ambil pada tahun 57, Cangwat Narathiwat ni duduk di nombor 2 45%, Taning ni duduk nombor 4 39%, dan Jala ni duduk nombor 7 32%. Nah, apabila mari tengok pada tahun 2558, Taning naik duduk nombor 1. Nah, paling susah. Nah, 34.91%. Jala ni duduk nombor 5. Naro turun mari duduk di nombor 8. Di tengah-tengah tu ada banyak lagi lah. Ada Mae Hong Son, ada Tak, ada Buriram, ada Nan, ada China, ada banyak negeri lah. Banyak Cangwat lah. Tapi pada tahun 2558, Taning naik duduk nombor 1 paling susah ya. Penduduk rakyat paling susah. Apabila mari tengok pula pada tahun 2559, Nara naik duduk nombor 2. Nara naik duduk nombor 2 dengan angka 37.30%. Taning naik duduk nombor 3. Nah, tahun 59 ni Jala tak termasuk dalam 10 Cangwat yang miskin, yang susah. Tak termasuk dia. Selamat dia. Nah, tahun 59. Tahun 60 Taning duduk nombor 1. 34.20%. Nara duduk nombor 2 34.17%, dan tahun 60 ni juga Cangwat Jala tak termasuk dalam Cangwat ataupun wilayah yang ada orang pakai miskin banyak. Nah, jadi 60 ni tubik dia keluar daripada 10 Cangwat yang paling banyak orang susah. 2 tahun turut-turut tahun 59, tahun 60 Jala tak termasuk dalam 10 Cangwat yang paling banyak orang susah. Nah, Taning Nara ni ada semua. Taning Nara ni ada semua. Tahun 2561 pula, Taning duduk nombor 2, Nara duduk nombor 4. Jala tak termasuk dalam 10 Cangwat yang paling banyak orang susah. Kemudian tahun 62 pula, 2502, Taning naik duduk nombor 1, Nara naik duduk nombor 2. Nah, Taning naik duduk nombor 1 29.72%. Nara duduk nombor 2 25.53%, dan Jala tak ada. Nah, tak termasuk dalam 10 Cangwat yang paling banyak orang miskin, orang susah. Kemudian tahun 2563, Taning duduk nombor 1 43.99%, dan Nara ni duduk nombor 3. Nah, Taning duduk nombor 1, Nara duduk nombor 3 24.65%, dan Jala duduk nombor 9 17.49%. Jadi bila kita tengok ni ya, purata dalam statistik ni 7 tahun ambil pada tahun 2557 sehingga 2563 ya, lebih kurang 7 tahun. Nah, 7 tahun. 3 Cangwat kita ni memang ada lah. Nah, terlekat dalam wilayah ataupun Cangwat yang paling banyaknya pakai miskin. Soalannya, kenapa jumlah kedudukan umat Islam kita ni ramainya yang susah ni? Sedangkan dalam agama kita ada satu fardu ya untuk kita keluar zakat. Bahkan ada setengah pendapat yang mengatakan kalaulah mana-mana masyarakat Islam yang adanya orang susah, fakir miskin, itu berarti penduduk di kawasan itu enggan untuk melaksanakan keluar zakat, taksir keluar zakat, ataupun orang kaya makan harta orang fakir miskin.
Itu antara pandangan ya, yang saya ada apa ya panggil, cuba kebetulan tengok satu pepatah yang katakan, kalaulah mana-mana masyarakat Islam yang masih ada orang susah, fakir, miskin, itu dapati bahawasanya orang kaya tak keluar zakat, enggan untuk nak keluar zakat, kemudian dia ibarat sepengah dia tu duk makan harta yang bukan milik dia. Nah, tapi adakah di tempat kita jadi rupa lagu tu, wallahu alam. Tapi ini antara gambaran yang kita boleh tengok statistik angka-angka penduduk di 3 wilayah tu memang banyak yang susahnya. Nah, tapi sedekah dalam agama kita, Allah perintah suruh kita ni keluar zakat untuk tolong fakir miskin. Nah, bila kita tengok secara zahir, tengok dalam pasar, dalam kedai, perniagaan baik apa semua, nampak orang kita ni ada kekayaan banyak juga, tapi kenapa angka-angka tu masih lagi duk terlekat dalam 10 cangwak yang paling susahnya orang ni. Itu benda yang patut kita fikir secara bersungguh lah untuk bukan masalah susah payah ni, fakir miskin dalam 3 cangwak kita ni. Nah, supaya kita boleh tingkatkan lagi kualiti hidup ya, kerana agama kita dia tak suka ya untuk kita hidup sekadar kita. Agama kita perintah supaya kita ni prihatin, peduli orang yang ada di sekitar kita. Nah, maka dalam hal ni Allah perintah suruh kita keluar zakat, tak lain tak bukan kerana nak pergi tolong awak ni tolong awak susah ni. Nah, jadi itulah antara maklumat yang kita boleh ambil tahu bersama ya. Baik, kita mari tengok ya, saya cuba nak bawa mari beberapa pengalaman yang diusaha buat dia oleh beberapa negara yang secara zahirnya kita tengok memang sangat berkesan lah. Antaranya negara Brunei sendiri, antaranya negeri jiran kita, negeri Malaysia. Nah, antaranya. Nah, jadi kita nak tengoklah di sini bagaimana proses ataupun pengurusan dia. Baik. Saya cuba pergi buka tengok dalam pengurusan zakat di negeri Selangor. Negeri Selangor dapati dia ada apa yang panggil maklumat yang memang perinci, laik. Nah, kita boleh baca dan ambil pengajaran satu persatu, memang halusi lah. Nah, kajian dia memang halusi. Nah, laporan pun memang jelas. Bila kita tengok dia cuba untuk nak melaksanakan zakat ini mengikut apa yang dikehendaki oleh Islam kita. Nah, bila kita tengok tujuan ataupun objektif ya agihan zakat ni untuk apa? Yang pertama, tujuannya adalah untuk nak menjadikan zakat ni sebagai asas pembangunan masyarakat dan ummah. Nah, agihan zakat ni penting ataupun tidak ni antaranya apa? Satu, dengan zakat ini dia boleh jadi asas pembangunan masyarakat dan juga ummah. Bukan tamadan tuan-tuan, bukan main-main. Dengan zakat ni dia boleh bentuk satu kekuatan. Nah, lahir pembangunan masyarakat dan juga ummah. Dan yang kedua, tujuan agihan zakat kalau kita buat dengan kena menepati kehendak Islam, dia akan menunaikan hak tanggungjawab kepada asnaf seperti yang disebutkan ataupun yang ditetapkan oleh syarak. Bila kita menjalankan pengagihan zakat, nah, dalam hal rupa itu juga soalannya kita menunaikan hak orang yang patut dapat zakat itu sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lapan asnaf tu. Dan yang ketiga, objektif dia, tujuan pengagihan zakat ni juga adalah untuk meningkatkan taraf hidup golongan asnaf dalam semua bidang kehidupan, sama ada rohani, akli, pemikiran dia dan juga jasmani. Nah, jadi itu dia hasratnya. Nah, tujuan pengagihan zakat. Sebab apa nak kena cara yang dikehendaki Islam ni? Tujuan untuk nak tingkatkan lagi taraf cara hidup orang asnaf ni. Dan bukanlah sekadar kita lepas-lepas ya. Kita kena fikir siapakah dengan zakat yang kita tu bagaimana boleh membentuk pemikiran dia. Sehat ke tak pemikiran dia tu? Rohani dia, dalamnya dia, spiritual dia tu. Tahu mana?
Dan juga jismani luar dia tu. Tak ke mana. Dia beri kesadaran ke mana. Bukan sekolah kata kita beri lepas-lepas. Bukan pengagih zakat dia ada tujuan. Siapakah sana tu? Siapakah bentuk orang-orang jadi orang yang mime buat ibadat buat ibadat dengan sempurna. Bukan sekolah kata kita beri 200, ni aku dah zakat aku lepas tu demo nak buat agama demo nak je. Bukan sekadar tu, agama kita dia fikir setelah mana kita beri dan pemberi agih itu dia kena akad tarah. Orang asnaf tadi, orang fakir miskin dan sebagainya berubah cara hidup dia sehingga dia jadi orang yang sehat dari segi ruh dia, sehat dari segi akal pemikiran dia, sehat dari segi jismani tubuh badan dia. Itu hasrat dia, tujuan apa lagi zakat. Kemudian tujuan seterusnya lagi yang keempat adalah membantu melaksanakan usaha-usaha memantap dan juga meningkatkan penghayatan agama Islam. Dia kadang-kadang bila orang susah ni, fakir miskin ni, bila tak kenyang je perut ya, bila perut ni beragai, perut tak sihat, makanan tak turun perut. Dia beri kesan kepada ibadat. Memang pun semangat buat ibadat pun tak ada. Jadi dalam kita agih zakat ni, kalau kita betul-betul menepati dengan kehendak Islam, dia akan tolong orang-orang ni yang kata susah dianya, miskin, fakirnya dia ni. Sehingga bila cukup makan, dia akan bersemangat dalam hadiah tu nak buat ibadat. Yui kesan apa tak tu. Dan yang seterusnya lagi tujuan pengagih zakat untuk apa? Mempertahankan dan meningkatkan martabat umat Islam. Tuan-tuan, ini memang jelas lah. Melalui pengagih zakat yang baik, cara kita bagi zakat ni yang baik, menepati kena dengan tujuan yang dikana Islam, dia akan tingkatkan kualiti hidup umat Islam. Umat Islam tak dipandang hina oleh orang ramai. Umat Islam akan meningkatkan martabat dia tu, syiar dia tu. Orang tak pelakih muda-muda. Orang dia panggil boleh lup kam sumpama. Orang duk kata, awak Islam ni tak lagi awak ni susah ni. Tak ada sebenarnya kalau kita betul-betul menepati apa yang dikehendaki Islam. Lalu tu bila kita tahu tujuan dia pengagih zakat ni 1 2 3 4 5 yang saya sebut tadi, jadi kita kena ambil beratlah pasal pengurusan ni. Saya cuba nak baca di sini dalam masa kita yang ada tak banyak ni. Kita cuba tengok ya pengalaman yang dibuat ya di beberapa negara Islam kita, antaranya negara jiran kita. Masya-Allah ya, saya cuba tengok proses ya pengagih zakat ni. Dia di sini saya cuba bawa mari dua bahagian ya. Zakat asnaf yang fakir dan juga miskin. Ya. Baik, sebelum nak pergi situ sikit saya nak baca mengenai prinsip agihan zakat. Tuan-tuan, prinsip agihan zakat ni supaya kita boleh tahu bersama ya, bukan sekadar kita beri lepas-lepas zakat ni. Bahkan prinsip dia adalah satu, dia kena menyeluruh. Di dalam hal menyeluruh ni ialah lapis asnaf tu lah. Walaupun ada sebahagiannya dia ialah. Jadi kita kira di sini ni mana menyeluruh, mana kata lapis asnaf tu. Satu dia menyeluruh. Yang kedua ketetapan. Yang kedua ni ketetapan. Kemudian yang ketiga hak di sini sama ada dalam bentuk zat ataupun manfaat. Lagu mana zat manfaat? Zat di sini sama ada kita beri tolongan dia tu dari segi kita beri dalam rupa bentuk duit. Kita beri dalam rupa bentuk apa keperluan dia. Dia nak gapo? Kita beri tu memang mengikut kehendak dia, dan benda yang kita beri itu boleh bantu dia, tolong dia sehingga boleh berubah cara hidup dia daripada susah, daripada fakir miskin, berubah hidup dia menjadi orang yang boleh bawa diri dan akhirnya ya, keluar dia daripada asnaf tadi. Jadi itu yang ketiga. Sama ada kita beri dalam rupa benda ataupun kita beri dalam rupa manfaat. Kita buat kelas mengajar dia, taklimat kepada dia, ajar taksa kepada dia, ataupun semangat motivasi, itu juga termasuk dalam hak dia. Kemudian yang keempat, prinsip agihan zakat yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan ni setelah mana kita beri, bukan kata lucu setakat tu. Setelah mana kita beri, pengawasan, pemantauan, turatsab,
tengok tu sentiasa kena ada. Nah, bukan sekolah kata hari ni kita wi. Apa tu? Tahun depan yang mari minta pula. Kita wi. Tahun selagi yang mari minta pula. Pun kita wi pula. Tak berkesan. Nah, yang nak ada pengawasan. Nah, ada satu lajnah, satu bahagian untuk titam tengok. Kata ni setelah mana dia terima duit zakat, apa yang dia buat. Hidup dia tu berubah ke tak. Daripada dulu dia susah, daripada dulu dia fakir, dia miskin, setelah mana kita beri pemantauan ataupun turut titam tu, tengok tu ada ke tak proses tu. Dalam prinsip agih zakat dia ada di sini. Kita sebut. Kemudian yang kelima, mencukupi hak pemberian. Ni prinsip dia. Bila kita beri tu kena mencukupi hak pemberian. Nah, ini panjang lebar lah dalam huraian dia. Dan yang terakhir yang kena adalah kena segera dalam hal pengagihan ni. Nah, itu antara prinsip agih zakat. Baik, kita mari tengok ya beberapa pengalaman yang cuba dibuat oleh beberapa negara-negara jiran kita, yang bagi saya tengok masya-Allah sangat-sangat berkesan, dan kita boleh pun nak ambil model dia, mari tiru pakai di tempat kita ya, untuk nak berubah daripada dulu kita duk wi dengan rupa yang tidak ada sistematik, ikut dia aku ada zakat aku nak wi ikut kuai. Kita boleh berubah, mari wi dalam rupa yang lebih lebih sistematik. Kata Yusuf Qaradawi, proses pengurusan kutip pay dan agih zakat ni semestinya diletak di bawah selia kerajaan orang yang berkuasa. Nah, kata Yusuf Qaradawi, bukan diserahkan kepada individu. Yalah, bila pengurusan kutip pay dan agihan ni duduk di bawah orang yang duduk di bawah badan yang berkuasa, nah dia banyak kelebihan dia banyak faedah, banyak manfaat. Nah, dia tak serupa dengan kita serah pada orang seorang. Nah, menurut pendapat Yusuf Qaradawi, dia kata sebenarnya proses ni kutip pay baik, agihan baik, semua ni kena duduk di bawah jaga orang yang berkuasa, pihak yang berkuasa, kerajaan. Nah, untuk nak mudahkan proses ini. Menurut beliau lagi, Yusuf Al-Qaradawi, dia dah sebut, beliau menggariskan dua perkara penting dalam hal pengurusan zakat ni. Yang pertama, apa? Memilih amil yang berkualiti. Tuan-tuan, pilih orang yang nak mari cara zakat ni, orang yang berkualiti. Dan yang kedua, mempertingkatkan kemudahan pengurusan zakat. Kena duk fikir semua bagaimana mendekati kita ni, nak wira rakyat kita ada kesedaran kata dia ni kena keluar zakat weh. Benda ni kena duk fikir semua. Jangan buat wi jadi payah. Nah, kemudahan ni kita kena sedia wi kepada orang yang nak keluar zakat ni. Nah, kadang-kadang dengan sebab proses kerbongkan tu jadi payah, orang pakat paling belakang, payah sawi. Dia orang masa malah nak wi. Kerana proses dia tu payah. Lalu tu cadangnya, Yusuf Qaradawi dia katakan, kena buat lah mana pun wi kemudahan. Siapa gi di rumah kena gi di rumah. Nah, wi kemudahan layar dia. Nah, siapa lagu tu kita kena buat, kerana kita nak menggalakkan masyarakat ni keluar zakat. Nah, itu antara cadangan beliau lah. Baik, seterusnya kita mari tengok ya, pengalaman yang cuba dibuat oleh negara-negara yang kita tengok agak, yalah kita kata ya memang pergi ke depan dah lah pasal habaq pengurusan zakat ni. Jenis agihan zakat untuk fakir miskin. Kita kecek hal fakir miskin dia. Sebenarnya banyak lagi saya cuba bawa di sini dengan masa kita ni, nak kecek hal dua benda ni ya. Fakir miskin ni, bagaimana cara yang dia buat. Rupa mana tu yang dia beri tolong pada fakir miskin ni. Yang pertama, bantuan kewangan bulanan. Nah, fakir miskin, kemudian bantuan bulanan. Dalam kurungnya, fakir miskin tu adalah fakir miskin yang orang rupa dia tu orang tua. Yang tak ada orang sara dia. Dan juga orang bujang. Yang tak ada kerja, dan juga orang yang sakit, ditipu ujian, sakit yang tak mampu kerja. Kelompok ni, dia ada bantuan, dia panggil kewangan dalam rupa bulanan. Dia wi bulanan haludah. Subhanallah. Memang pun kalau bila kita tengok nak suruh kerja, walaupun kita wi duit stokor so lagi musim, dia orang tua. Nak kata orang tua, orang
dera, cacat, sakit, nak ambil duit pergi musim ke mana? Maka dia ada bahagian ni panggil bantuan kewangan bulanan, bulanan. Nah, untuk golongan-golongan ni. Kemudian seterusnya lagi rupa yang dia buat adalah apa ni untuk fakir miskin ya. Bantuan modal. Jadi hak ni kita tengok pada keperluan orang fakir miskin tadi. Nah, bukanlah sekadar kata kita duit. Nah, hari ni kita ada duit zakat, kita 200, right. Tahun depan dia orang yang sama. Mari minta pula. Nampak tak? Tahun depan dia mari minta pula. Jadi tak habis-habis lah. Nah, tak tahu nak masuk mana. Dengan rupa ni, jenis agih zakat yang cuba dibuat ni, nah, masya-Allah. Kesan memang bagus. Dalam rupa bantuan modal. Dia adalah kerbonkan dia tu. Proses dia tu. Orang yang duduk dalam apa dia panggil mengikut ngenkai, orang yang ada hak untuk terima zakat, dia panggil mari. Dia tu muduga sampai. Dia mau ada kebolehan ke apa? Dia mau ada kepandaian ke apa? Nah, tanya masalah hidup apa kerja yang dia payah. Tanya kehidupan dia. Bila dapat demo ni ada kebolehan, ada taksa dia, ada kepandaian, tapi dia kan okat. Nak ke apa? Ya nak okat tu. Kita follow okat tu yang dalam rupa dia panggil bantuan modal. Modal perniagaan, modal pertanian, modal perikanan. Kalau contohnya panah apa dia panggil? Panah cari ikan dalam laut. Tapi dia tak ada perahu. Nah, jadi taksa dia tu panah dia cari ikan. Tapi dia tak ada modal, tak ada perahu, tak ada ingin. Patut kita holawi dalam rupa bantuan modal dia panggil. Nah, ataupun apa lagi? Dia panah apa? Panah jahit baju. Tapi dia tak ada alat, tak ada kakah. Nah, dia panah jahit. Dia ngaji jahit, dia panah jahit, tapi susahnya dia, miskinnya dia kerana dia tak ada ingin untuk nak jahit jadi banyak untuk nego dia tu lebih berkembang ataupun lebih lancar lagi. Maka di sini dia perlu pada modal. Maka proses pengurusan bantu dia ni, nah, dalam rupa bantuan modal. Itu antara cara yang dibuat oleh negara-negara khususnya negara Malaysia ni. Nah, dan yang ketiga, bantuan dalam bentuk perubatan. Orang fakir miskin yang mengalami sakit. Nah, sakit ni dia kena fubat, dan fubat dia ni berterusan berpanjang. Nah, sehingga terlekat utai dengan hospital. Nak fubat tak boleh sebab utai dulu tak payah lagi contoh. Nah, jadi bahagian ni pun dia ada juga bantuan perubatan. Nah, dia orang susah, panggil dia mari, tanya kata dia ni lagu mana kerja dia, dan bila dia ni menepati cukup syarat ataupun ngenkai, kata dia ni layak untuk terima zakat, dan dia duk terlekat pasal hotel. Nah, maka ada bahagian bantuan perubatan. Kemudian seterusnya bantuan dalam rupa persekolahan. Nah, dia ada anak ramah contoh. Nah, fakir miskin yang ada anak ramah. Dan yalah, hasilnya pun tak cukup, nak makan hari pun tak cukup, mana kena sara anak ngaji lagi, kena hantar anak di sekolah apa lagi ni, maka dia ada bahagian bantuan persekolahan. Nah, ada lagi bantuan Ramadan. Subhanallah, tuan-tuan, bantuan Ramadan. Dia tak say orang fakir miskin ni rasa kecewa, rasa kecil hati bila habis puasa nak sambut raya, orang lain pakat meriah laka. Sedangkan dia sendiri ni susah, tak ada Allah amu, tak ada pakai baju baru pun tak boleh nak pakai sepengah demo, makan ni sedap pun tak boleh makan sepengah demo, duk makan demo meriah situ meriah sini, makan sedap dan sebagainya. Nah, maka dia ada di sini bahagian bantuan Ramadan dia panggil. Nah, dan seterusnya lagi bantuan rumah kediaman, tempat duduk kepada orang yang susah. Jadi bila kita tengok di sini, memang dia meliputi tuk mitik. Dia memang dia masuk setiap segi. Nah, dia bukan sekadar lepas tu paling belakang lagi. Tak. Dan kita juga
Nah, 3 wilayah di tempat kita ni juga, saya fikir suatu benda yang patut kita kena buat adalah kita kena fikir bukan sekadar lepas-lepas untuk sehari 2 hari, tapi kita kena fikir jangka masa yang lebih panjang supaya kita boleh ukar masalah ni, nah, dan takkan kembali berulang lagi. Tahun ni orang ni mari ambil zakat. Tahun depan dia juga mari ambil zakat. Nah, 5 tahun dia lagi, 10 tahun dia lagi. Kita tak tengok lagi rupa tu. Kita kena fikir jangka masa panjang. Bagaimana untuk orang-orang hari ni dia terima zakat dan satu hari dia boleh berubah diri dia daripada dia terima kepada orang yang beri. Nah, itu yang perlu kita fikir bersama demi untuk kita nak meningkatkan taraf masyarakat tempat kita khususnya. Jadi antara apa yang kita kongsi di hari ini, nah, bagi saya cuba akhir dengan satu cadangan lah untuk sama-sama kita boleh kerjasama di sini dalam hal kita nak bentuk masyarakat kita lebih kualiti. Nah, khususnya dalam hal pengurusan zakat ini. Nah, saya cuba list beberapa perkara penting yang kita patut buat ya. Dan benda ni kita kena gerak bersama ya. Kena gerak bersama, jangan kita giduk tuduh mana-mana pihak, giduk kata demo tu kata betul lah tuan-tuan. Kita mari pegang tangan kerjasama demi untuk kita nak bangun masyarakat kita bersama. Yang pertama, kita sama-sama kena beri kempen rundharung cencuan untuk orang keluar zakat. Nah, setengah kita masih lagi duk faham kata zakat ni kata dia duk wisok modah. Zakat ke apa tuan? Zakat fitrah. Sedangkan dia ni kaya, hasilnya banyak, penegak untung laba banyak, tapi dia duk perasan, dia duk ingat kata zakat dia duk wisok modah. Dia duk wisok zakat fitrah. Dia tahu kata ada soal lagi weh. Zakat simpanan, zakat harta, zakat penegak apa semua ni. Dia tak tahu, dia duk perasan kata zakat ni fitrah tu saya. Jadi kita kena menggemarkan masyarakat kita. Rundharung cencuan we orang pakat mari wilayah kepentingan kata zakat ni suatu benda yang wajib. Nah, satu. Kemudian kita banyaklah sebar ilmu mengenai zakat ni. Nah, melalui sosial media, melalui apa sahaja. Nah, menggemarkan masyarakat kita, we ada maklumat, we ada ilmu dalam hal zakat ni. We nampak kata ni purata dia, angka dia, statistik, tunjuk pengalaman negara-negara maju lain yang dia buat. Tengok ni hasil dia ni, berkesan dia, tengok ni 1 2 3 4. Kita buat kajian, kita buat laporan dan kita sebar kepada masyarakat. Masyarakat kita tergambar kata memang berkesan sungguh melalui pengagihan zakat yang betul-betul berkualiti ni. Nah, kerana dah hari ni gambaran masyarakat kita kata zakat ni ialah hari ni tak ada kesan ke apa. Dia tak yakin kata zakat ni boleh mengubah cara hidup masyarakat. Maka tanggungjawab kita bersama dalam hal kita kena ambil maklumat, ambil pengalaman pengajaran yang ada di sekitar negara-negara yang ada dalam dunia ni yang berjaya khususnya dalam bab pengurusan zakat ni, kita buat jadi benda yang mudah untuk dipahami. Nah, kemudian kita tersebar. Nah, orang tengok kata memang pengurusan yang berkualiti akan berubah masyarakat sungguh. Nah, itu seterusnya. Baik, kemudian cadangan berilah kemudahan dalam pengurusan zakat. Jangan jadi payah. Nah, buat kemudahan. Dan di hari ni pun masya-Allah banyak badai-badai yang cuba menyediakan kemudahan ya. Banyaklah ni badai-badai yang cuba buat kemudahan, kemudahan kepada orang-orang yang nak keluarkan zakat melalui buat app kamnuan zakat. Nah, macam-macam lah kita boleh gunalah tu. Itu antaranya langkah-langkah untuk nak beri kemudahan supaya bila orang nak keluar zakat tu dia boleh guna app tu dan dia tekan akar duit harta apa yang dia ada, kemudian akhir sekali dia pilih tahun dan dia tekan dan dia naik akar. Itu dia boleh tahu kata ni jumlah yang dia kena keluar zakat. Usaha buat kemudahan, lahirkan kemudahan kepada orang yang nak keluar zakat. Bila ada kemudahan, nah, masyarakat kita pun gemar wasapa nak keluar zakat. Ni kadang-kadang setengah orang tahun ni wasapa nak cari nak tanya orang wasapa tak tahu nak tanya siapa. Lepas tahun ni, tahun depan pula duit dia banyak, harta simpanan dia banyak. Tapi oleh kerana payahnya, nah, proses tu payah. Ya buat dia ni pas belakang tak say keluar zakat dan tanggung mari banyak-banyak tahun. Nah, jadi kita kena fikir bersama bagaimana kemudahan ni kita kena cedera kepada orang-orang ni. Baik, kemudian seterusnya bahagian pengurusan zakat. Nah, kita kena jelas, kita kena cacin. Nah, mana-mana badai, mana-mana ongkon bila
main perannya mengurus zakat ni, dia kena jelas, dia kena cacin, dia kena sang ความน่าเชื่อถือ kena apa yang panggil, lalah mana pun buatlah wi taruh kepercayaan pada orang. Nah, supaya lain kali orang, oh ni memang jelas, pengurusan dia memang jelas, orang rasa nak beri. Nah, dan bila kita buat satu perkara dengan jelas, nah, orang belakang tengok, orang luar sana pun tengok, ada kepercayaan dan ada harapan, dan bila ada harapan, ada kepercayaan, dan dia serah pada kita. Bila kita ada kuasa yang apa yang panggil, pihak berkenaan yang ada kuasa, dia boleh buat mengikut apa yang dikehendaki oleh agama. Nah, jalannya dia tu lebih mudah. Nah, toksnya kita sendiri pun tak jelas dah. Nah, jadi duk susu angka duit dan sebagainya. Nah, sedangkan duit ni duit bukan duit milik kita pun. Negara, duit tengah. Nah, kita kena elak lah. Siapa masuk elak, kita kena elak. Kena jelas. Kata duit ni masuk mari jumlahnya ni. Gimana? Dan orang yang kita wi tu menepati syarat 1, 2, 3, 4. Elak, wi masyarakat tahu. Orang ni, dia adalah orang yang layak terima zakat. Okey, ambil dia mari. Sebab dia menepati syarat 1, 2, 3, 4. Syarat tu kita letak syarat 1, 2, 3, 4. Sudah kita beri dia, kita elak, kelayak ramai tahu kata ni dia hasil kutip zakat ni, kita agih melalui proses 1, 2, 3, 4. Proses yang jelas, yang berkualiti, yang apa yang panggil terbuka maklumat, terbuka data, itu suatu yang sangat-sangat berhajat. Nah, di masa sekarang ni, kerana dah hari ni bila kita tengok bab apa yang panggil derma khairat, kau minta tu duk lapor juga. Sekarang nah duit ada nyak ni. Siapa nak sejuta, siapa nak 2 juta, siapa nak 3 juta. Habis banci, habis kutip apa siap. Duit gimana? Right, kita tak tahu. Nah, jadi kadang-kadang timbul juga soalan, duit hak aku hari tu jadi buat gapo? Jadi timbul soalan ditanya-tanya oleh masyarakat ramai. Nah, kita cuba buat laporan. Kita buka atik lah. Nah, data maklumat yang mana kita kutip mari tu, kita duk dengan kata ni, sekarang ni, minit ni, duit nak ni. Nah, bila duit boleh stokar tu, duit gimana? Kita elak lah juga. Supaya nak tanah kepercayaan kepada masyarakat ramai, dan masyarakat ramai pun akan tak punah hati dengan kita. Nah, jadi itulah antara perkongsian, agak makin masa lebih sikit. Nah, mudah-mudahan dalam kita duduk bersama dalam ruangan yang di live dalam Serami Azhar, baik di Wartani baik ataupun di Yayasan Cuci baik. Nah, sama-sama kita boleh ambil manfaat bersama, dan kita doalah supaya masyarakat kita dapat berubah, boleh berubah ke arah hidup yang lebih kualiti, lebih cemerlang, dan kau kurang angka orang susah, orang fakir miskin itu kau kurang sikit, kemudian habis tak ada. Nah, kita cuba buat kok. Nah, pakat-pakat kita usaha, mudah-mudahan kita antara umat yang diredai Allah dan dapat ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurganya bersama. InsyaAllah. Itulah sepatah dua daripada saya. Mudah-mudahan perkongsian kita di hari ini sikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran bersama. Salah silap kasar bahasa serta perasaan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan apa yang mulia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.